Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okey, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita masih lagi dalam bab 8 iaitu keradioaktifan. Dan pada pembelajaran yang lepas kita telah pun mempelajari tentang sinaran mengayon dan juga sinaran tidak mengayon serta sumber-sumber sinaran mengayon dan juga kesan sinaran mengayon terhadap manusia. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung dengan subtopik 8.4 itu kegunaan sinaran radioaktif. Dan terlebih dahulu, cikgu mahu para pelajar merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing pada halaman 247. Sinaran radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma sebenarnya banyak digunakan dalam pelbagai bidang dan juga kehidupan harian. Okey, dekat sini kita akan bincangkan beberapa kegunaan sinaran radioaktif di dalam pelbagai bidang. Jadi yang pertama ni adalah kegunaan sinaran radioaktif di dalam bidang arkeologi atau geokronologi. Jadi arkeologi ni adalah satu bidang kajian ataupun ilmu yang mengkaji tentang kebudayaan purba ataupun prasejarah. Manakala geokronologi ni adalah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang usia sesuatu artifak, misalnya usia sesuatu fosil ataupun batuan. Okey, jadi karbon dioksida di dalam udara kita ni terdiri daripada karbon 12 dan juga karbon 14. Di mana karbon 12 ni adalah unsur yang stabil, tetapi karbon 14 ni adalah radioaktif. Dan disebabkan oleh karbon dioksida ni diserap oleh badan organisma hidup dan juga dibebaskan oleh badan organisma yang hidup, maka peratus karbon 14 di dalam tisu organisma tu tidak berubah. Akan tetapi sebaik saja organisma tu mati, karbon 14 di dalam tisunya akan semakin berkurang kerana berlakunya perebutan dengan memancarkan sinar beta, dengan separuh hayat 5,700 tahun. Maka dengan mengukur keaktifan karbon 14, usia sesuatu organisma itu tadi dapat ditentukan. Dan kaedah ini digunakan dengan meluas oleh ahli arkeologi ataupun geokronologi untuk menentukan usia sesuatu objek ataupun bahan purba. Dan kaedah ini dikenali sebagai pentarikhan karbon 14. Macam contoh dalam gambar ni kita ada tulang dinosaur. Jadi bagaimana para saintis menentukan ataupun menganggar usia tulang dinosaur ini? Maka para saintis boleh menganggar usia tulang dinosaur ini dengan menentukan peratus karbon 14 yang masih ada di dalam tulang dinosaur berkenaan. Okey, jelas? Baik, seterusnya, sinaran radioaktif juga turut digunakan di dalam bidang seperti bidang perindustrian, di mana alat kawalan ketebalan logam di dalam kilang digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam. Okey, di mana kepingan logam tu tadi, seperti kita boleh tengok pada gambar ni akan dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Dan jika alat pengesan sinar beta tu tadi mengesan terlalu banyak sinar beta, maka kepingan logam yang disemak tu adalah terlalu nipis. Dan alat pengesan sinar beta tu akan menghantar isyarat kepada penggelik untuk mengurangkan tekanan agar kepingan logam yang dihasilkan tu tadi boleh dikawal ketebalannya. Okey, seterusnya, sinaran radioaktif juga turut digunakan secara meluas di dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga mengawal serangga perosak. Okey, contohnya perebutan nukleus fosforus 32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat di dalam tumbuhan. Sinaran radioaktif juga turut digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga perosak secara pemandulan untuk menghalang pembiakan serangga perosak tadi dan juga memilih jenis baja fosfat yang terbaik. Dan sinar radioaktif juga turut digunakan untuk mengubah ciri tanaman, ciri tumbuhan itu tadi agar dapat menghasilkan gen baru yang lebih berkualiti. Seterusnya, bahan radioaktif juga turut digunakan di dalam bidang pertahanan untuk menghasilkan senjata nuklear seperti bom nuklear ataupun kita lebih kenal sebagai bom atom. Dan kita tahu bom atom ni, letupan bom atom ni akan membebaskan
haba yang sangat banyak. Dan selain daripada haba yang sangat kuat itu tadi, ia juga turut membebaskan sinaran radioaktif, di mana sinaran radioaktif yang dibebaskan oleh letupan bom nuklear ni boleh memusnahkan hampir kesemua hidupan, termasuklah kita manusia, dan kesannya boleh wujud untuk beberapa generasi. Jadi negara kita pada tahun 2017 telah pun menandatangani persetujuan ICAN untuk mengharamkan senjata nuklear pada Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sepatutnya kita hendaklah mengambil pengajaran daripada kemusnahan teruk yang pernah berlaku di bandar Hiroshima dan Nagasaki, Jepun akibat daripada letupan bom atom. Okey, jelas? Seterusnya, sinaran radioaktif juga turut digunakan di dalam bidang pengawetan makanan, di mana kita menggunakan sinar gamma di dalam pengawetan makanan seperti buah-buahan untuk membunuh bakteria yang berada pada makanan berkenaan. Macam contoh pada gambar foto ni ialah buah jambu batu, guava, di mana jambu batu ini tadi telah pun disinarkan dengan sinar gamma untuk membunuh bakteria pada jambu batu berkenaan. Dan kita juga akan dapati terdapat simbol seperti simbol ini, iaitu dikenali sebagai logo Radura. Jadi logo Radura ni digunakan untuk melabelkan makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif seperti sinar gamma. Dan di antara bidang yang paling banyak menggunakan sinaran radioaktif ialah bidang perubatan. Okey, contohnya seperti sinar gamma daripada cesium-137 atau kobalt-60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk menentukan tempat pembekuan darah, tempat bekuan darah dengan menggunakan natrium-24, merawat tumor di dalam otak dengan technetium-99, membasmi kuman dengan kobalt-60 dan juga merawat kelenjar tiroid dengan menggunakan iodin-131. Okey, jelas? Daripada perbincangan sebentar tadi, jelas kepada kita bahawa sinaran radioaktif ni memberikan kita pelbagai kegunaan. Walau bagaimanapun, kita tetaplah kena berhati-hati ketika mengendalikan bahan radioaktif dan juga sisa bahan radioaktif berkenaan. Okey, ini kerana kita tidak mahu diri kita terdedah dengan bahaya jangka panjang daripada sinaran radioaktif. Jadi, apakah langkah-langkah keselamatan yang kita boleh lakukan untuk memastikan diri kita sentiasa selamat ketika mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif ini? Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, pertama apa yang kita boleh buat ialah kita boleh menyimpan sumber radioaktif ataupun sisa radioaktif itu tadi di dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, kenapa nak kena guna kotak berdinding plumbum yang tebal? Okey, ini kerana sinaran radioaktif tidak boleh menembusi dinding plumbum yang tebal. Kemudian, bahan radioaktif hendaklah diadang dengan kepingan plumbum yang tebal ketika mengendalikannya. Dan sekiranya bahan radioaktif ataupun sisa bahan radioaktif itu tadi memiliki keradioaktifan yang tinggi, maka kita hendaklah mengendalikannya dengan menggunakan tangan robotik yang dikawal oleh alat kawalan jauh di belakang dinding pengadang plumbum yang tebal. Langkah yang seterusnya termasuklah seperti memakai pakaian perlindungan yang sesuai ketika mengendalikan bahan radioaktif atau sisa bahan radioaktif, dan pekerja yang mengendalikan bahan radioaktif ataupun sisa radioaktif ini hendaklah memakai alat pengesan seperti lencana sinaran. Okey, seperti yang kita dapat tengok pada gambar ni, ini adalah lencana sinaran, di mana lencana sinaran ini akan dapat mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap oleh badan pekerja berkenaan. Dan pembuangan sisa radioaktif hendaklah dilakukan dengan selamat dan sempurna. Kepentingan kegunaan keradioaktifan untuk kesejahteraan hidup manusia telah menyedarkan kita tentang keagungan Tuhan yang telah mencipta zarah unsur radioaktif. Okey, maka kita hendaklah mensyukuri
kepentingan kegunaan keradioaktifan ini kerana ia telah banyak membantu dalam melestarikan kehidupan kita. Dan saintis seperti Irene Joliot Curie yang merupakan anak perempuan kepada Marie Curie telah pun mencipta unsur radioaktif buatan manusia yang pertama iaitu fosforus 30. Dan semenjak tahun 1924 telah banyak unsur radioaktif buatan yang telah dihasilkan oleh ahli-ahli saintis. Namun begitu, kita harus ingat unsur radioaktif buatan tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan Tuhan. Okey, maka tamat sudah pembelajaran kita terhadap bab 8 keradioaktifan. Okey, jadi tiba masa untuk anda lakukan ulang kaji bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga guru anda. Okey, jangan lupa selamat belajar dan terima kasih.